Jadi insya-Allah pada pagi ini dengan uh, tadabbur yang ringkas, kita sambung kembali. Mungkin ibu-ibu yang sentiasa follow yang saya punya slot ni, kita masih lagi berada dalam surah Yasin. Dan pagi ini kita ambil satu ayat ni, sambung satu ayat sahaja, ayat 65. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan mengingatkan kepada kita ini, bila kita baca ayat ini, saya bila baca ayat ini rasa terkejut, rasa takut, rasa seribu perasaan lah orang kata kan. Memperihalkan kepada kita keadaan kita besoklah di negeri akhirat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Al-yawma, pada hari itu. Hari bila tu? Di negeri akhirat, di hari pembalasan, ketika kita semua setelah dibangkitkan semula, kita akan dipaksa untuk dihimpunkan di hadapan Allah di padang mahsyar untuk diadili. Menunggu untuk diadili itu pun tak tahulah berapa lama, dalam keadaan mengikut amal keadaan kita atas dunia tu, waktu menunggu. Allah kan ada dalam hadis tu menyebut ada orang berada dalam keadaan yang sejuk, dalam keadaan yang dingin, berada di bawah naungan arasy Allah. Ada 7 golongan. Seronok kita mengharapkan mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan arasy Allah. Satu. Ada orang yang dalam keadaan yang seksa, kan, berpeluh, pepanasan, panasnya matahari Allah. Kan. Ada yang bergelumang dengan peluh masing-masing. Ada peluh sampai ke buku lali, ada sampai ke peha, ada sampai ke betis, ada sampai ke dada, ada yang tenggelam dalam peluh. Allah, atas dunia ni pun kalau kita masuk dalam lift yang duduk apartmen, yang duduk kondo atau di pejabat ada lift, cuba masuk dengan dalam satu kumpulan lepas daripada buat senaman. Pagi tu senam robik ke apa dulu kat bawah kan, dengan peluh-peluh, masuk lift ramai-ramai. Kita pun tak sanggup dengan bau peluh kita sendiri. Ni atas dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Allah, itu baru di padang mahsyar kan, menunggu untuk diadili Allah. Berapa lama berada dalam keadaan seksa tu. Kemudian sehinggakan orang yang melakukan, orang musyrik, orang kafir, orang melakukan banyak dosa ini, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dipercepatkan untuk dihisap. Semua orang minta dipercepatkan untuk dihisap. Sehinggakan yang rasa teruk dalam keadaan menunggu tu pun minta supaya tak apalah kalau ke neraka lah. Sampai macam tu sekali. Kemudian kita akan diadili. Semasa pengadilan tersebut, Allah ingatkan kepada kita, al-yawma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan bercakapnya apa? Tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Allah, ya. Ini merupakan satu peringatan yang sangat penting lah ya kepada kita, bahawa atas dunia ini kalau kita diadili, yang akan berhujah untuk kita ialah mulut-mulut kita lah, lidah-lidah kita kan. Sehingga kan sampai ke negeri akhirat, dalam ayat-ayat yang lain pun menyebut orang musyrikin ini masih lagi berdalih di hadapan Allah. Dalam surah apa tu kan disebut tu, masih lagi berdalih di hadapan Allah, mengatakan bahawa kami tak sampai berita ini.
banyak dalihnya, sehingga kan Allah mengunci mulut-mulut mereka. Dan yang akan bercakap ialah aidihim, tangan-tangan mereka. Mustahil ke tangan ini boleh bercakap? Tak mustahil. Atas dunia ni pun macam mana mulut kita, lidah kita ni boleh bercakap? Sudah tentu di atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di negeri akhirat tak mustahil tangan-tangan kita ini akan berbicara. Mulut dikunci kerana mulut ni banyak sangat dalihnya, banyak sangat sumpah dustanya dan sebagainya kan. Sebab itu atas dunia pun kena jaga betul-betul lidah kita ya ibu-ibu ya. Kerana kalau kita berjaya menjaga dua anggota, satu anggota lidah, yang kedua anggota kemaluan kita, maka orang ini beruntung ya. Kerana banyak dosa ini lahirnya daripada lidah, banyak sengketanya lahir daripada lidah ya. Lidah inilah yang orang bercakap bohong dengan lidah. Lidah inilah yang mengumpat mengata pun dengan lidah, yang memfitnah pun dengan lidah. Jadi Allah banyak sebenarnya dosa lidah. Walaupun dia lembut, dia tulangnya tak ada, tetapi kesan daripada lidah ini Allah amatlah berat, sehingga peperangan di dunia pun boleh berlaku dengan sebab lidah. Elok berbaik, bergaduh dengan sebab lidah kan. Elok berkawan, putus kawan dengan sebab lidah. Elok adik-beradik, boleh terputus silaturahim dengan disebabkan oleh lidah kita. Jadi kita pakat sama-sama lah. Bukan mudah ibu-ibu ya nak jaga lidah, kerana kita ni suka bercakap, terutama orang yang macam saya ni bercakap kan. Jadi bukan senang untuk kita jaga lidah. Tetapi Allah, baginda Nabi SAW merupakan contoh tauladan yang sangat baik. Akhlak Rasulullah SAW itu sangat terpuji, terutamanya akhlak baginda Nabi SAW dalam tutur kata baginda. Kan? Nabi pun selalu ingatkan kepada kita dalam banyak hadis kan, antaranya ialah supaya kita sentiasa menjaga lidah kan, bercakap kecuali perkara-perkara yang berfaedah. Kalau tak, auliyasmut, ataupun diam sahaja ya. Kerana apabila kita bercakap ni mudah sangat untuk melakukan kesilapan. Jadi kesilapan ini merupakan dosa. Jadi dosanya musibah yang sangat besar ya. Nak bagi tahunya antara akhlak Rasulullah SAW ialah baginda ni sangat menjaga lidah. Sebab itu Syahid Al-Ustaz Dr. Said Ramadan Al-Buti ya, rahimahullah, dalam tulisan-tulisannya, terutama dalam tulisan yang masyhur iaitu Fiqhus Sirah, tu disebut antara mukjizat baginda Nabi SAW, selain daripada mukjizat yang kita selalu tahu tu kan, Nabi keluar daripada tangan lah, Quran itu mukjizat. Satu lagi mukjizat yang penting ialah akhlak Nabi. Kenapa akhlak Rasulullah ini juga mukjizat? Kerana tak ada orang yang boleh menandingi kemurnian akhlak Rasulullah SAW. Antara kita boleh buktikan ialah bagaimana tutur kata Rasulullah SAW. Sangat murni, sangat mulia ya. Antaranya disebut secara spesifiknya ialah Rasulullah ni tidak pernah mencela makanan. Bayangkan, manusia, orang pun Nabi tak pernah mencela, makanan pun Nabi tak pernah mencela kan. Sebab itu kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kan, kitab Syama'il Muhammadiyah ada satu bab fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan makanan yang Rasulullah makan. Baginda akan memuji makanan. Baginda tidak pernah kata Imam An-Nawawi, tidak pernah sekalipun dalam kajian-kajian dia berkaitan dengan tutur kata Nabi, terutama berkaitan dengan Rasulullah dan makanan dia, tak pernah pun ada disebut bahawa Rasulullah ini menghina makanan, mencela makanan. Ya Allah, makan pun Nabi tidak
Makanan pun Nabi tidak pernah cela. Maknanya Nabi, baginda Nabi terlalu menjaga tutur kata beliau. Kita ni kalau tak sedap sikit pun kita dah ni apa nama, siapa yang masak ni kan. Tak mahu orang lelaki kadang-kadang tu Hajah masak dah sedap dah, ataupun balik kejap lagi ni apa nama, Hajah dah buatkan air siap-siap kan, Allah terlebih gula pula kan. Hirup satu hirup, ini air kopi potong kaki ke apa ni. Kita kadang-kadang mudah sangat kan, tapi Rasulullah Allah kan, makanan pun tak pernah dicelanya. Kita tengok ada beberapa hadis yang menyebut baginda balik ke rumah, Rasulullah tanya apa yang ada di rumah, tak ada apa, cuma ada cuka, makanlah apa nama, roti dengan cuka. Ni'mal idam al-khal, ada hadis menyebutkan. Nabi puji walaupun tak ada, yang ada cuma roti syair. Roti syair ni roti Bali yang kasar, kemudian lauk lain ada, lauk lain tak ada, yang ada khal, ada cuka je, cuka Arab punya cuka lah. Kemudian Nabi kata apalah, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk ialah khal. Cuka kan. Sebenarnya perkataan tersebut memberi gambaran bahawa bukanlah cuka tu terlalu sedap, sebenarnya bukan macam tu, tapi nak bagi tahu bahawa walaupun cuka ni dalam kalangan orang Arab ni makanan yang lauk yang paling simple sangat, yang kalau ada benda lain dah tak makan dah benda tu, tapi itu je yang ada. Baginda Nabi SAW maksudnya tidak mahu menyakiti hati isterinya Aisyah, tidak mahu menyakiti tuan rumah yang yang baginda berkunjung ke rumah tersebut, sebagaimana dalam hadis Ummu Hani tu kan. Jadi kenapa? Kerana betapa santunnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas dunia ni lah, kalau kita menjaga lidah kita, maka selamat kita. Kerana apa? Kerana di negeri akhirat yang akan bersaksi bukan lidah lagi. Kerana lidah ini bagi orang musyrik, ataupun orang yang melakukan kesalahan, dia akan masih lagi berhujah di hadapan Allah. Lalu Allah kuncikan lidahnya. Kemudian yang akan bertutur kata ialah tangan-tangan mereka. Dan menjadi saksi ialah kaki-kaki mereka. Allah. Jadi itulah. Oleh sebab itu, biarlah seluruh anggota badan kita ini kita hadirkan dengan melakukan amal soleh. Tangan kita buat benda yang baik kan. Datang sembahyang subuh, buka dompet kita ataupun dah siap-siap duit kita tu RM10, RM20, RM50, RM1 kan. Lalu nak masuk ke dalam surau masjid tu ada tabung, hulurkanlah dalam tabung. Itu contoh sedekah. Tangan ini akan menjadi saksi kan. Tangan kita duk buat benda baik. Bawa kereta pegang steering, pergi mana? Pergi kuliah. Bawa kereta ni tolong orang, Allah kan. Kaki akan menjadi saksi. Kaki inilah ya Allah dulu melangkahnya ke mana? Melangkah ke tempat yang baik, melangkah ke tempat nak tolong orang, melangkah ke tempat yang elok. Kita bimbang, kita risau tuan-tuan. Nanti kan tangan kita berbicara, ya Allah tangan aku ni dulu ni ya Allah buat benda tak elok ni. Tangan aku ni ya Allah duk sign apa nama dokumen-dokumen yang palsu ni. Tak apa sajalah benda-benda yang boleh membawa kepada dosa. Kaki ni akan menjadi saksi, ya Allah benar ya Allah, dengan kaki akulah yang pergi ke situ, pergi ke sini, tempat yang tak elok dan sebagainya kan. Kan susah kita. Jadi Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini sebenarnya nak ajar dan nak latih kepada kita supaya kita beringatlah. Kita beringat. Hari ini Allah masih lagi bagi ruang kepada kita dengan usia kita kan. Jadi mana yang dah lepas tu lepas dah, kita katakan. Hari ini dan akan datang kita berusahalah untuk menjadi yang lebih baik. Tangan kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang membawa kepada pahala. Kaki kita ikhtiar untuk melangkah ke tempat-tempat yang membawa pahala kepada kita.
dan kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita yang lalu-lalu tu kan, kesalahan tangan kita, kesalahan kaki kita. Sebab itu ibu-ibu ya, sebaik-baiknya waktu kita ambil air semayang tu, kita ambil air semayang, kita nak semayang yang khusyuk, waktu ambil wuduk tu pun kita dah kena khusyuk. Waktu ambil sembahyang tu kan kita basuh muka. Masa basuh muka tu biarlah hadirlah hati kita ni, ya Allah, selain pada kita berniat ambil sembahyang tu, ya Allah gugurkanlah dosa daripada anggota wajah aku ni, dosa mata aku, dosa lidah aku. Kan? Waktu kita basuh tangan tu, ya Allah gugurkanlah segala dosa daripada tangan aku ni. Apa dosa yang aku buat melalui tangan, ada yang aku ingat, ada yang aku dah tak ingat, dan banyak mungkin aku tak ingat, biarlah semua gugur ya Allah. Basuh kaki pun sama, supaya apa, supaya kita sentiasa beringat, supaya kita sentiasa beringat, kerana besok pada hari akhirat besok, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka ni akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah jaga seluruh badan kita, jaga lidah kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita daripada amal perbuatan yang tak elok. Dan kita nak supaya tangan kita berbicara perkara yang baik besok, kaki kita menjadi saksi bahawa orang ini buat benda-benda yang baik, kan buat benda-benda yang baik. Ini sebahagian daripada perkara yang akan menjadi saksi kepada malah nanti kita akan jumpa dalam ayat-ayat yang lain, benda-benda lain akan turut menjadi saksi di atas perbuatan kita di atas dunia ini, ya. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, sedikit tadabburnya ialah itulah di negeri akhirat, menunjukkan keadilan Allah di negeri akhirat besok. Dan yang kedua, kita berusahalah menjaga diri kita daripada perbuatan yang membawa kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan satu ayat yang ringkas, tadabbur kita pada pagi ini mudah-mudahan memberi sedikit motivasi lah ya kepada kita untuk orang kata apa, menambahkan amal baik kita. Saya nak respon kepada, saya ingat soalan kot daripada salah seorang daripada pendengar ya pada siri yang sebelum ini berkaitan dengan Ashabul A'raf ya. Betul tak Ustazah ya? Ashabul A'raf ya, yang saya tak sempat nak respon sebelum ini kerana mungkin masa dah agak suntuk pada ketika itu, dan saya pun kebetulan ada sedikit mesyuarat dan sebagainya. Soalan Ashabul A'raf ni puan ya, ibu ya, dia macam ni, Ashabul A'raf ini kisah selepas daripada dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisap dan dihitung amal baik kita, amal buruk kita, bagi yang amal baiknya lebih berat daripada amal jahat, maka orang ini akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuklah golongan ini. Yang kedua, orang mukmin yang amal baik dia lebih sedikit, lebih ringan daripada amal jahat dia. Jadi ke mana tempatnya? Minta jauhlah. Orang ini akan ke neraka Allah. Ke neraka Allah. Kemudian akan diazab sehingga selesai azab berkaitan dengan dosanya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini dua golongan. Yang ketiga, yang amal soleh dan amal jahat dia sama banyak. Allah, ini pun kita takut ya. Kita ni kadang-kadang benda baik pun kita buat, benda jahat pun kita tak tinggal. Ini yang kita risau. Ada golongan sama berat. Amal baik pun bagian sama rata, amal jahat pun sama rata. Dalam beberapa tafsir mufassir menyebut golongan ini adalah Al-A'raf, yang duduk tengah-tengah tu. Bukan kata duduk tengah selama-lamanya, tak. Berada di benteng barzakh antara syurga dan juga neraka. Dia boleh melihat ahli syurga dengan penuh kenikmatan, dan dia boleh melihat ahli neraka yang penuh dengan azab dan sebagainya. Golongan ini pun dalam keadaan yang teruk juga.
Kan, sehinggalah sampai ke satu masa mereka juga akan dimasukkan ke dalam syurga juga akhirnya. Tetapi sebab itulah maknanya walaupun akhirnya dimasukkan ke dalam syurga tapi lambatlah, ya, tapi lambat. Dan apabila melihat keadaan ahli neraka, dia rasa amat seksa, amat takut, kan. Kemudian bila melihat kehidupan ahli syurga yang penuh dengan kenikmatan, dia rasa terlalu sangat ingin berada dalam syurga. Tetapi akhirnya akan juga dibawa ke dalam syurga. Jangan kita kata, oh tak apalah macam tu. Tidak. Kan? Betapa melihat azab neraka tu pun satu azab yang sangat dahsyat. Melihat kehidupan ahli neraka pun rasa terseksa. Lebih-lebih lagi berada dalam neraka. Jadi kita berdoa supaya kita bukan termasuk dalam kalangan ahli neraka, dan kita juga bukan golongan yang lambat ke syurga. Kita nak ke syurga, kalau boleh ke syurga tanpa hisab, kan. Tapi maksudnya itulah, usaha kita atas dunia itulah yang paling penting. Sebab itu jangan kita berkekalan dengan dosa-dosa kita. Kita berusaha sedaya mungkin setiap hari kita taubat supaya dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Dan yang kedua, kita berusaha untuk orang kata apa? Berusaha sedaya mungkin supaya dosa yang kita susah nak tinggal tu kita tinggalkan. Dan kita berusaha supaya amal baik kita ni bertambah. Sebab itu baginda Nabi SAW pernah ajar, ya, kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau tak silap saya, Mu'adz bin Jabal, tentang satu doa, Allahumma a'idni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, ala dhikrika, untuk aku ni sentiasa ingat padamu ya Allah, zikir padamu, baca Quran tu zikir, selawat itu zikir, tasbih itu zikir, istighfar itu zikir. Kita nak buat benda tu bukan semata-mata kita ni baik, tapi Allah bantu kita, dan kita minta supaya Allah tolong, ya Allah tolong aku ya Allah, supaya aku ni selalu ingat padamu. Wa syukrika, dan supaya aku ni bersyukur padamu ya Allah. Ada yang ketiga tu, wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku ya Allah, bantulah aku supaya aku ni elok amal ibadah aku. Itu yang kita nak. Elok amal ibadah ni apa maknanya? Ya Allah, maknanya segala amal baik yang kita buat itu bertambah elok. Kita semayang dengan sebaik-baik semayang. Kita puasa dengan sebaik-baik puasa. Kita baca Quran dengan sebaik-baik baca Quran. Kita taubat dengan sebaik-baik taubat. Minta supaya Allah bantu. Kalau dengan sebab diri sendiri tak boleh, tak mampu kita. Kita nak bantuan daripada Allah. Dan memperelokkan amal baik kita lah. Ada benda yang mungkin susah kita nak tinggal, minta supaya Allah tutup hati kita ni daripada melakukan dosa-dosa tersebut, kan? Dan supaya kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi golongan Al-A'raf ini adalah golongan yang sebelum dimasukkan ke syurga berada di tengah-tengah dulu, kan? Jadi kita tak naklah juga berada dalam kelompok tersebut. Kita nak sama ada Ashabul Yamin tadi yang amal baiknya banyak, kemudian ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling kita nak al-muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah, yang ke syurga tanpa hisab. Jadi kesimpulannya dalam satu ayat yang kita baca hari ini, ayat 65 tu, kita berusahalah supaya kita ni meninggalkan perbuatan yang tak elok, perbuatan yang dosa yang kita pernah lakukan, dan kita bertaubat pada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan kita menambahkan amal baik kita sehinggalah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam husnul khatimah, dan satu hari nanti di negeri akhirat kita yang tangan kita yang menjadi saksi ini, yang ia akan bercakap ini, kaki kita akan menjadi saksi ini, dalam ayat yang lain kulit juga akan berkata-kata, kan, memberi hujah yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semualah kita berdoa sungguh-sungguh supaya memperoleh syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terselamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi saya kira memadai dah dulu ya Ustazah, ibu-ibu ya untuk pagi ini, pagi minggu ini. Mungkin ramai ada aktiviti lagi lepas ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan lah daripada sedikit pengisian pada pagi ini, insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Ustazah moderator kita. Silakan Ustazah. Baik.